Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi. Ingat pesan saya, jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz akan bercerita kepada kamu dalam buku teks muka surat 103 unit 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Al-Amin maksudnya seorang yang sangat dipercayai. Nabi kita, nama apa Nabi kita? Muhammad. Sangat dipercayai. Sebelum daripada dia kecil, orang Mekah sudah panggil dia Al-Amin. Seorang yang sangat dipercayai. Tak pernah cakap tipu, tak pernah mencuri, tak pernah buat benda jahat. Dia buat benda baik-baik je. Dia cakap tak menipu. Dia cakap tak suka buat cerita. Sangat dipercayai. Okey, mari baca ikut Ustaz. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu la imana liman la amanata lahu. Maksudnya tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Al-Amin maksud dia yang paling amanah, yang paling dipercayai. Itu masuk Al-Amin. Hak nak orang percaya dekat hak. Nak, apabila hak orang percaya, hak tak ada duit pun hak dapat duit. Betul? Hak tak ada kerja pun akan dapat kerja. Satu, fahami orang kaya. Kebun banyak. Kebun sawit ada, kebun tembikai ada, kebun getah ada, kebun rambutan ada, kebun sempak ada, kebun manggis ada, kedai emas ada, kedai ayam ada. Jadi fahmi mau cari siapa mau jaga. Dia seorang tak boleh jaga. Nak jaga kedai emas lagi tak dan. Nak jaga kebun tak dan. Tak sempat dia nak jaga.
Dia duit banyak, jadi dia akan cari orang yang dia percaya. Zaim, ini orang boleh percaya. Kamu tak ada duit tak apa, kamu jaga kedai emas saya. Sebab dia percaya sama Fahmi. Kalau orang tak percaya, hak dah kenal Fahmi memang suka curi duit, suka curi barang orang, hak nak bagi dia jaga kedai emas, nak bagi? Kalau hak dah kenal dah memang Fahmi ni jumpa duit ambil, pergi sini curi, hak nak bagi Fahmi Zaim jaga kebun hak, nak bagi? Nak bagi? Nak bagi ke tak nak? Tak nak. Mesti hak tak nak. Nanti hak bagi dia jaga kedai emas, habis dia curi. Hak bagi dia jaga kebun sempak hak, nanti berbuah, dia ambil separuh, dia jual, duit ambil dekat dia, tak bagi pun dekat si Fahmi. Tapi Nabi Muhammad orang cukup percaya, orang yang cukup amanah. Orang suruh jaga barang, dia jaga betul-betul. Orang suruh jaga benda ni, dia jaga betul-betul. Masa kecil Nabi kita dulu, dia buat apa? Dia buat apa masa kecil dulu? Dia buat bela kambing. Bela kambing. Kambing banyak. Orang kaya suruh Nabi kita, jaga kambing ni, nanti kambing ni pergi lain. Kalau orang tak baik, dia boleh cakap dekat toke dia, kambing hari ni kena makan sama serigala. Sebenarnya dia pergi jual, dapat duit. Kalau orang tak baik, tapi Nabi kita jaga betul-betul. Jadi Nabi kita dikenali seorang yang al-amin, yang sangat amanah, sangat dipercayai, tak pernah cakap tipu. So, bagi kerja dia buat betul-betul, bagi amanah dia melakukan amanah. Semua orang Mekah kenal Muhammad bin Abdullah ini seorang yang baik sangat-sangat. Okey, kita tengok pula muka surat sebelah. Muka surat 104. 104 sini. Belakang sana. Okey, kita tengok ustaz dengan budak tu. Okey, gambar tu. Ada gambar ustaz dengan baba seorang. Dia buat apa tu? Oh, okey. Ambil dompet cikgu dan beli balik. Dia curi dompet ke apa gambar dia tu? Dia jumpa apa tu? Gambar tu dia tunjuk baba seorang jumpa dompet, dia terus bagi cikgu. Macam ustaz dah tanya hak minggu lepas, hak jumpa emas, hak ambil buat lari saja. Itu tak bagus. Itu bukannya amanah. Itu hak curi namanya. Tapi budak ni, dia jumpa dompet, terus dia pergi jumpa ustaz dia. Ustaz, saya jumpa dompet ini. Kalau kita jumpa dompet, hak ambil dulu, tengok duit banyak ke tak, selak banyak. Ada RM20, hak ambil 10, letak dalam poket. Bagus tak bagus tu? Bagus. Tak bagus. Hak jumpa dompet orang, tengok duit ada RM1,000. Apa hak buat? Zaim? Curi. Ada RM1,000, ambil RM1,000, letak dalam poket, dompet hak tinggal situ. Bagus macam tu? Tak bagus. Hak jumpa dompet, kalau jumpa kat sekolah, hak buat apa? Bagi dekat cikgu. Nanti cikgu tengoklah nama siapa, buka tengok nama teacher Azimah, duit RM2,000 ada. Nanti teacher Azimah, kalau dia ustaz pergi bagi, teacher Azimah ini Zaim bagi, dia kira duit cukup.
Silat-silat Encik Azimah bagi hak. Ambil lah 20 sen. Silat-silat Encik Azimah ambil lah RM1. Tapi kita tolong orang bukan sebab nak upah. Sebab apa? Sebab amanah. Sebab kita, Ustaz cakap apa itu? Keimanan. Ingat lagi? Keimanan. Sebab kita beriman Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Kita buat benda kecil pun Allah lihat. Kita buat benda tersembunyi pun Allah lihat. Jadi kita amanah pada diri kita dan kita yakin Allah melihat setiap perbuatan kita. Hak jumpa dompet Ustaz ada RM10. Hak buat apa? Tu Ustaz tertinggal macam tu. Ustaz tertinggal dalam kelas dompet Ustaz. Hak buat apa? Bagi kat Ustaz balik. Kawan Merdeka jatuh dompet, hak tahu yang Merdeka punya. Hak buat apa? Hak tengok Merdeka ada RM10. Hak ambil RM9 bagi Merdeka. Boleh? Tak boleh. Sebab hak tak amanah. Walaupun hak ambil orang tak tahu. Tengok kiri kanan, tak ada siapa nampak, hak pun ambil. Hak pergi dalam tandas, hak ambil duit, simpan, dompet hak pergi letak balik tempat tu. Tak bagus, tak boleh. Walaupun orang tak nampak, Allah tetap nampak. Okey. Kita tengok pula buka surat yang 105. Okey, Ustaz baca yang atas tu, hak dengar je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang atas tu 105. Seorang yang sangat amanah. Sayyidatuna Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin kepada Nabi kita. Al-Amin bermaksud yang sangat dipercayai. Dulu di Mekah ada seorang perempuan babuk, cantik, kaya, meniaga, duit banyak, harta banyak. Jadi dia mencari siapa lelaki yang baik. Sebab dia dah duit banyak, dia nak meniaga. Jadi dia pun tanyalah orang ni, orang tu, orang ni, orang tu. Jadi orang Mekah kata yang paling baik Muhammad bin Abdullah. Jadi Siti Khadijah ambillah Nabi Muhammad bekerja dengan dia. Sambil tu, jadi dia suruh Nabi Muhammad bawa barang banyak, pergi berniaga di Syam. Nama tempat Syam. Sambil tu Nabi Muhammad ada Siti Khadijah suruhlah
orang lain ikut sekali tengok Muhammad ni betul tak meniaga ke dia depan orang je baik tapi belakang orang tak baik. Jadi Siti Khadijah pun suruhlah seorang ikut Nabi Muhammad pergi meniaga sekali. Apabila sampai di Syam, Nabi Muhammad meniaga cukup baik. Dia bercakap dengan orang pun baik. Okey, datang ke kedai saya beli ni. Jadi sebab Nabi Muhammad ni baik, meniaga baik semua, jadi ramailah orang datang kedai Nabi. Kalau hak nak meniaga pun jangan hak muka masam je. Hak nak beli apa? Tak nak beli balik. Yang tu hak tak boleh lah cakap macam tu. Orang pun tak nak datang kedai hak dah. Fahmi mau beli apa Fahmi? Gula-gula. Duit ada berapa posing? Duit ada seposing saja. Seposing tak cukup, balik rumah. Jangan datang lagi. Itu berniaga orang tak nak datang dah. Sekali datang dah tak nak mau datang dah. Tapi Nabi Muhammad dia cukup baik. Dia jual barang ni. Contoh dia jual buku ni satu, dia letak harga situ RM25. RM25. Datang orang kaya terus bayar RM25. Datang orang miskin, ye tak ada duit RM25, tapi ye mau beli buku ini macam mana? Nabi Muhammad kata, hak ada berapa duit? Ye ada RM20 saja, tak cukup RM5. Oh, kalau macam tu hak bayar saja RM18. Jadi orang miskin suka, dia belilah dekat Nabi. Orang miskin beli, orang kaya beli. Budak kecil beli, budak besar beli. Jadi untung Nabi meniaga. Jadi apabila balik ke Mekah, Siti Khadijah tengok duit banyak dapat. Untung meniaga. Nabi tak ambil seposing pun duit Nabi tak ambil. Orang beli banyak, Nabi dapat duit banyak, Nabi tak ambil. Oh, ini sudah untung banyak. Ambil lah 100 simpan dulu. Nanti Siti Khadijah bagi upah lagi dekat dia. Dah dapat 100, Siti Khadijah bagi 500, dah dapat 600. Dia dah curi 100. Tapi tidak, Nabi terus bagi. Okey, inilah untung. Ada 5,000 untung dekat tu. Seposing pun Nabi tak ambil duit. Jadi Siti Khadijah terkejut, kenapa untung sangat meniaga ni Nabi Muhammad ni. Jadi Siti Khadijah pun tanyalah dia punya pekerja lain, macam mana Nabi Muhammad ni urus perniagaan. Dia kata Nabi Muhammad ni cukup baik. Orang datang kedai dia layan dengan baik, orang miskin dia layan dengan baik, orang kaya dia layan dengan baik. Orang miskin dia jual dengan harga lain, dapat beli. Jadi semua datang beli dengan Nabi, untung. Jadi Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad baik sangat. Jadi Siti Khadijah, dipendekkan cerita, naklah berkahwin dengan Nabi kita. Siti Khadijah yang babuk, kaya, cantik, duit banyak, harta banyak, dia berkenan dekat Nabi yang tak ada, miskin, tak ada duit. Sebab apa? Sebab Nabi bersifat dengan Al-Amin. Okey, ikut Nabi, ikut Ustaz. Al-Amin. 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 Yang sangat amanah, yang sangat dipercayai. Jadi hak, walaupun hak miskin, hak tak ada duit, hak tak ada motor, tak ada basikal, tapi hak kena apa? Hak ada basikal pun, hak kena bersifat dengan amanah. Kena biar orang percaya dengan hak.
Ustaz betul-betul percaya dengan Fahmi. Ustaz betul-betul percaya dengan Zaim. Ustaz betul-betul percaya dekat Merdeka. Orang kaya percaya dekat Merdeka. Nama sudah Merdeka. Nanti barulah orang pun nak bagi duit, nak bagi kerja, semua orang mau yang dipercayai. Kalau tak percaya, orang nak ambil kita bekerja pun takut nanti kena curi. Ustaz ada satu kedai emas, mau bagi Merdeka, ustaz fikir dulu. Kah habis emas kat kedai ustaz ni, kena rembat di Merdeka. Jadi orang tak percaya, jadi orang tak ambil lagi kita kerja. Dengan sebab kita orang percaya, itu adalah modal terbesar dalam diri kita. Orang percaya dekat kita, jadi orang mudahlah nak buat baik dengan kita, nak bagi kerja kat kita, nak kawan dengan kita. Kalau kita tak baik, orang nak kawan pun tak mau, nak bagi kerja berat-berat pun tak mau. Okey, sekadar itulah kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.